Faizuddin Binzari. Hari ini saya bersama Ashraf Hakim ingin membentangkan tentang analisis gaya bahasa dalam drama Melayu, iaitu kami memilih drama Kampung People. Drama diartikan sebagai sebuah lakonan untuk menghiburkan para penonton. Terdapat banyak pengajaran melalui perbuatan, pertuturan dan rekreasi daripada watak dalam drama tersebut. Banyak perbahasa dari segi gaya bahasa, kod bahasa dan sebagainya yang digunakan dalam drama yang melambangkan penceritaan dalam sesuatu drama. Gaya bahasa dalam drama diartikan juga merupakan variasi bentuk-bentuk bahasa yang digunakan bagi maksud yang sama berdasarkan situasi tertentu. Pengkaji kepada ciri-ciri bahasa yang berbeza dalam sesuatu drama untuk menyampaikan sesuatu yang mudah difaham oleh penonton, seperti mana drama-drama yang kita lihat sekarang banyak persepsi yang kita terima dari segi negatif ataupun positif. Menurut si Kana, gaya bahasa dalam drama mempunyai sistem dan bentuk ekspresi serta komunikasi perkarya yang tersendiri. Dalam macam drama kita nampak banyak gaya-gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang hendak disampaikan. Sebagai contoh, macam kalau drama jenaka digunakan bahasa-bahasa yang mempunyai lawak jenaka lah, seperti drama-drama lawak, seperti contoh macam drama kita orang memilih drama Kampung People sebab mempunyai lawak, banyak watak-watak yang memegang watak lawak. Seterusnya pernyataan masalah. Kenapa kami membuat kajian tentang drama ni adalah kerana kurang penerapan positif oleh penonton dalam drama tersebut, walaupun dalam drama tersebut banyak input-input yang boleh kita praktikkan dalam dunia nyata. Seterusnya pemikiran penonton ke arah negatif. Mungkin yang ini dia punya, kalau dari segi persepsi penonton terhadap drama mungkin ada negatif, ada positif, right? Tidak mengetahui tentang elemen dalam drama. Yang ni memang kita tak dapat dinafikan lah, sebab kita tak tahu apa yang, macam mana mereka menyampaikan sesuatu dengan cara tersendiri, tapi kita tidak nampak benda tu. Kurang pengetahuan tentang gaya bahasa dalam drama. Yang ni memang ramailah yang tidak tahu apa itu gaya bahasa, macam mana bahasa mereka digunakan untuk apa, gaya bahasa mereka digunakan. Tidak mengetahui tujuan sebenar drama. Yang ni macam setiap drama kan ada sinopsis sendiri, pengajaran dan nilai-nilai moral yang tu memang drama yang tidak ikut. Seterusnya adalah sorotan kajian. Kajian-kajian yang lepas yang pernah dikaji oleh Muhammad, iaitu maupun drama di pentas televisyen apatah lagi radio, sangat memerlukan kepandaian bahasa, dan dengan sendirinya audiens akan terlibat secara langsung, akan turut serta memerlukan kemampuan bagi menerima dan memahami bahasa yang digunakan. Sebenarnya dengan perkataan lain, harus diwujudkan satu suasana yang memberi dan menerima secara intim, akrab dan saling berhubung antara dramatis dengan audien. Macam seterusnya drama yang tidak mampu berkomunikasi dengan audiensnya selalu dianggap mundur, lemah dan kurang berjaya. Yang ni seperti kita tahulah, macam penerbit dia menciptakan drama, sesuatu drama tu mungkin macam ada makna, tetapi mungkin para penonton tidak mengetahui atau tidak sampai makna yang disampaikan oleh penerbit kepada penonton. Seterusnya, respon khalayak sering dijadikan alasan untuk mengkategorikan sama ada drama itu baik ataupun tidak. Yang ni biasalah, sesuatu yang kita buat mesti ada baik ada buruk kan. Macam drama ni mungkin bagi penonton itu mungkin sesuatu yang baik atau mungkin sesuatu yang buruk.
Okey, dia atas penonton itu sendirilah. Okey. Okey, saya akan meneruskan sesi pembentangan yang seterusnya. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ashraf Hakim bin Abdul Rahman. Nombor metrik 253404. Okey, di dalam batasan kajian, dalam konteks drama Melayu, keupayaan pengarah mengolah, menyusun skrip serta menggunakan gaya bahasa yang sesuai mampu memberi makna yang tepat di samping memiliki nilai keindahan kepada drama itu sendiri. Penggunaan gaya bahasa dapat membantu penghasilan sebuah drama yang lebih menarik. Okey, di dalam batasan kajian, pengkaji akan mengkaji 3 episod di dalam drama iaitu drama Kampung People, episod 9, 10 dan 11. Ketiga-tiga episod ini mungkin mengandungi gaya bahasa yang akan dikupaskan oleh pengkaji dalam bahagian analisis data. Okey, setiap dialog dalam drama 3 episod tersebut dikaji dan dianalisis untuk mengenal pasti gaya bahasa yang digunakan dalam drama tersebut. Pengkaji akan mengenal pasti dan menyenaraikan semua unsur gaya bahasa yang dikenal pasti dan mengkategorikan mengikut aspek gaya bahasa yang sesuai. Seterusnya kita pergi kepada analisis data. Yang pertama adalah metafora. Metafora adalah pemakaian kata atau ungkapan lain untuk objek atau konsep lain berdasarkan atau lebih dikenali sebagai kiasan atau lebih kurang kepada persamaan. Sesuatu objek diberikan sifat secara perbandingan ataupun secara kiasan. Misalnya jika disebut api, semua orang akan faham yang api itu adalah nyalaan panas yang membakar. Manakala jika disebut mata, fahamlah orang bahawa itu ialah anggota tubuh manusia yang digunakan untuk melihat. Okey, jadi bentuk metafora akan terhasilnya apabila api dan mata disebut di matanya ada api. Itu contoh. Okey, manakala metafora yang terkandung dalam drama yang ada terkait contohnya adalah nasi sudah menjadi bubur. Okey, maksudnya nasi sudah menjadi bubur di sini adalah Mona merupakan ibu kepada Imran. Dia memberitahu kepada Imran bahawa Imran ni seorang yang lambat kerana badannya agak sedikit gempal. So dari segi situ dia memberitahu kepada Imran nasi sudah menjadi bubur kerana Imran sudah terlambat untuk melakukan aktiviti kerana dia pada ketika itu dia ingin melakukan satu pertandingan futsal. Okey, maksudnya okey, seterusnya antara gaya bahasa yang lain adalah ironi. Ironi bermaksud sindiran atau cemohan atau ejekan dalam percakapan atau pertuturan. Ironi merupakan satu bentuk kiasan iaitu pernyataan yang membawa maksud lain apa yang dituturkan. Contohnya perkataan bilik kamu sangat kemas. Kata kemas dalam ayat sebenarnya membawa maksud sindiran bahawa bilik tersebut agak berselerak sebenarnya. Tetapi penggunaan kata kemas tidak akan menyinggung perasaan penyampaian orang yang kepada yang disampaikan itu. Perasaan yang dituju sebaliknya, dia akan menerima teguran tersebut tanpa rasa kecil hati. Okey, ironi yang terdapat dalam kaitan drama Kampung People adalah contoh perkataan turunkan ilmu bisnes. Maksudnya di sini turunkan ilmu bisnes, Laila memberitahu kepada Jaafar bahawa Laila ni ingin menurunkan ilmu bisnes kepada Jaafar. Yang bahawasanya Laila mempunyai pengalaman menjual kek pandan ketika di kampung tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada paradoks. Paradoks merupakan sesuatu yang bertentangan dengan pendapat yang diketahui umum. Gaya bahasa yang hampir sama dengan ironi, tapi bahasa yang digunakan bertentangan atau begitu asing
dengan kenyataan sebenar meskipun maknanya betul. Contoh ayat adalah benci tapi rindu. Okey, antara gaya bahasa paradoks, contoh dialog yang terdapat dalam drama Kampung People, iaitu berdolak dalih dengan you, tapi I akan tolong you. Dialog ini diutarakan oleh Laila ketika berborak dengan Badrul, iaitu si buta yang turut menjual ubat. Katanya Laila dia tidak berdolak dalih untuk membantu Badrul, tapi dia akan sedaya upaya akan membantu Badrul untuk maju dalam jualan ubat yang diusahakan oleh Badrul. Badrul ni sebenarnya dia seorang yang buta, tapi dia berusaha untuk mencari sumber pendapatan yang tersendiri. Okey, seterusnya adalah hyperbola. Hyperbola merupakan gaya bahasa perbandingan yang membuat perbandingan melampau atau berlebih-lebihan bagi menggambarkan sesuatu keadaan. Contohnya adalah tajam pisau membelah bulan. Okey, gaya bahasa hyperbola yang terkandung dalam drama Kampung People, contohnya adalah darah bisnes mengalir dalam badan. Yang menunjukkan dialog ini yang diutarakan oleh Laila, yang bahawa dia ingin memberitahu bahawa dia mempunyai pengalaman yang banyak dalam bidang bisnes. So dari segi darah bisnes mengalir dalam badan tu menunjukkan yang dia berusaha untuk meningkatkan pendapatan dia dalam bidang bisnes. Okey, antara contoh lain, dialog lain yang terdapat dalam hyperbola dalam drama Kampung People adalah dia berlari pun tak boleh. Macam mana nak main futsal? Okey, dialog ini diutarakan oleh Mona, iaitu ibu kepada si Imran. Dia memberitahu kepada anaknya yang anaknya ini bertubuh agak sedikit gempal. So dia memberitahu kepada Razif. Razif ni merupakan ayah kepada Imran dan suami kepada Mona. Dia memberitahu dia berlari pun tak boleh, macam mana nak main futsal. Itu hyperbola. Okey, seterusnya adalah onomatopoeia. Onomatopoeia merupakan satu pembentukan kata yang meniru bunyi asal sesuatu atau perbuatan. Fungsinya dia adalah untuk menimbulkan irama bagi mengindahkan pendengaran. Contohnya angin menderu-ru-ru. Okey, contoh gaya bahasa onomatopoeia yang terdapat dalam drama Kampung People. Kakak koyak-yakkan muka Imran. Dialog ini diutarakan oleh Laila yang merupakan kakak kepada Imran. Kakak koyak-yakkan muka Imran menunjukkan bahawa Laila ni amat geram terhadap Imran kerana Imran ni selalu membuatkan kakaknya marah. Okey, yang gaya bahasa yang terakhir adalah anafora. Okey, anafora bermaksud pengulangan perkataan pada awal baris atau ayat. Contohnya, masihkah lagi kau mengingatiku? Masihkah lagi detik itu kau ingati? Okey, contoh dialog gaya bahasa anafora yang terdapat dalam Kampung People adalah lagi kelas, lagi bagus. Okey, dialog ini diutarakan oleh Mona, iaitu ibu kepada Imran dan Laila. Dia memberitahu kepada Razif bahawa lagi kelas, lagi bagus ni yang menunjukkan dia ingin mengadakan satu majlis hari jadi untuk anaknya, iaitu Imran. So dia ingin mengadakan satu majlis hari jadi yang begitu gempak untuk anaknya. So mengatakan lagi kelas, lagi bagus. Okey, contoh lain, dialog lain yang mengaitkan dengan gaya bahasa anafora adalah dialog macam mana isteri saya jadikan saya idola, macam itulah saya jadikan Abu sebagai idola saya. Dialog ini diutarakan oleh penduduk kampung di suatu kampung yang Razif sekeluarga baru pindah. Maknanya penduduk kampung ni terlalu memuji Razif. Di kampung tersebut
Razif dikenali sebagai Abu. So penduduk kampung dekat situ memberitahu bahawa Abu ni yang dikenali sebagai Razif perlu dicontohi kerana sikapnya yang terlalu baik hati, peramah dan banyak contoh baik yang perlu dicontohi di kampung tersebut. So maknanya dekat situ adalah Razif sepatutnya dijadikan sebagai idola dekat kampung tersebut. Okey, saya akan sambungkan dengan gaya bahasa Apifora. Okey, Apifora adalah gaya bahasa yang digunakan dalam pengulangan kata akhir baris yang sejajar. Okey, fungsinya adalah untuk menimbulkan kesan penegasan maksud atau menimbulkan keindahan berirama. Okey, contoh ayat dalam drama Kampung Pipa adalah seperti dia hilang, betul-betul hilang. Okey, maknanya dialog ini disampaikan oleh orang-orang Tuan Sulaiman kepada Tuan Sulaiman tu nak menyampaikan bahawa Razif ni betul-betul hilang. Maknanya dia menggunakan perkataan hilang itu dua kali untuk menegaskan apa yang hendak disampaikan tu sampai kepada Tuan Sulaiman tersebut. Okay, seterusnya menzahirkan kemarahan itu, meluahkan kemarahan itu. Okay, menzahirkan dan meluahkan adalah sesuatu yang berbeza, tetapi ia mempunyai satu kata yang sama untuk menzahir, yang digunakan kepada belakang kemarahan itu. Okey, yang digunakan oleh Mona yang disampaikan kepada Laila. Okay, waktu itu Laila ketika dia marah. Okey, macam tu. Okay, seterusnya adalah sinkop. Okay, sinkop adalah gaya bahasa yang hanya menggunakan singkatan kata bagi sesuatu perkataan. Contohnya tak pandai, tak cerdik, tak boleh pakar. Okey, tiga yang ni adalah maksudnya tidak pandai, tidak cerdik, tidak boleh pakai. Tak itu maksudnya tidak. Okay, seterusnya kat kampung mana ada wifi. Perkataan kat disingkatkan daripada perkataan dekat. Okey, seterusnya semua orang dah tak suka kek pandan I. Buat apa I nak buat lagi? Ini banyak macam perkataan dah, tak, yang nak. Okey, dah adalah sudah, tak adalah tidak, dan nak adalah hendak ataupun mahu. Kalau digunakan perkataan asal, ia akan menjadi semua orang sudah tidak mahu kek pandan I. Buat apa I hendak buat lagi? Okey, yang terakhir adalah kesimpulan dan perbincangan. Kurangnya penggunaan gaya bahasa yang sesuai menjadi kelemahan yang sepatutnya tidak wujud dalam konteks drama Melayu. Pendedahan secara spesifik perlu diberikan kepada pelakon yang menjadi watak kerana maklumat umum tentang gaya bahasa dapat membantu mereka membawa watak dengan baik. Okey, cadangan lain adalah memantapkan penguasaan guru dalam mengajarkan gaya bahasa dalam penulisan karangan. Tenaga pengajar perlu diberi latihan dalaman tentang unsur kreatif, kaedah mengajarkan, kaedah karangan naratif. Unsur kreativiti juga perlu diberi keutamaan dalam penulisan karangan. Akhir sekali, maknanya pelajar perlu didedahkan cara penulisan yang betul menerusi latihan yang sistematik. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.